Assalamualaikum Dr. Aida. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan tentang syarikat iGoGate Technologies. Ahli kumpulan kami ada 6 orang, iaitu saya, Muhammad Arif, Faris, Teguh Muhammad Azam, Syayan dan Syikin. Berikut ialah gambar ahli kumpulan kami. Syarikat ini bertempat di Kuala Lipis, Pahang. Syarikat ini menyediakan khidmat perantaraan on demand dan menjadi platform perantaraan bagi pembekal servis. Syarikat ini diasaskan oleh lelaki bernama Encik Muhammad Sufian. Syarikat iGoGate Technologies ini ditubuhkan pada November 2021 sebagai sebuah syarikat sendirian berhad. Struktur organisasi perniagaan iGoGate Teknologi Sendirian Berhad diketuai oleh pemiliknya sendiri, iaitu Encik Muhammad Sufian bin Nordin atau dikenali sebagai Encik Sufian. Beliau juga merupakan pengasas dan pemilik perniagaannya ini sendiri. iGoGate Teknologi Sendirian Berhad, Encik Sufian ini dibantu oleh 2 orang pekerja yang ditugaskan untuk memantau pesanan yang masuk melalui sistem mulai 8 pagi hingga 10 malam. Beliau juga turut dibantu oleh seorang runner yang bertanggungjawab untuk menghantar pesanan kepada pelanggan. Runner terdiri daripada pekerja sepenuh masa dan separuh masa yang bekerja di syarikat ini. Teori Milsberg terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah bermaklumat, yang kedua ialah interpersonal, yang ketiga ialah pembuat keputusan. Encik Sufian yang merupakan pemilik kepada iGoGate Teknologi Sendirian Berhad dan sekaligus pengurus bagi perniagaan tersebut sememangnya merupakan seorang yang bermaklumat, di mana beliau berperanan sebagai pemantau atau pengawas dalam organisasi tersebut. Misalnya, beliau memantau maklumat persekitaran perniagaan supaya beliau dapat membuat perancangan yang lebih baik bagi meningkatkan prestasi iGoGate Teknologi Sendirian Berhad pada masa akan datang. Interpersonal, Encik Sufian juga merupakan penghubung atau pengantara, di mana beliau akan mewujudkan hubungan antara pekerja bagi mengkoordinasi kegiatan antara kumpulan kerja dan menggalakkan keharmonian bagi meningkatkan keberkesanan organisasi. Beliau juga bertindak sebagai tunggak figurehead. Dengan autoriti yang ada, beliau menjalankan tugas-tugas simbolik dan mewakili organisasi dalam majlis tertentu. Sebagai contoh, beliau menghadiri program yang telah diadakan oleh MDEC. Pembuat keputusan, beliau sebagai usahawan, pengurus sentiasa berusaha meningkatkan prestasi perniagaan melalui penjanaan idea-idea baru secara kreatif dan inovatif serta bijak mengembangkan faktor pengeluaran. Sebagai contoh, pengurus sentiasa menjana idea baru seperti meluaskan perkhidmatan makanan kepada penghantaran parcel. Antara kuasa kepimpinan yang dimiliki oleh Encik Sufian adalah kuasa sah, kuasa ganjaran dan kuasa rujukan. Kuasa sah merujuk kepada kuasa yang diperoleh oleh seseorang disebabkan oleh kedudukan yang formal dalam organisasi. Kuasa ganjaran pula merujuk kepada keupayaan seseorang pemimpin menawarkan sesuatu yang bernilai kepada pengikutnya, sama ada dalam bentuk wang atau bukan wang, dan seterusnya mempengaruhi mereka untuk melakukan tugas untuknya. Kuasa rujukan pula merujuk kepada keupayaan pemimpin untuk mempengaruhi pekerja melalui ciri-ciri peribadi, perlakuan atau karisma. Jenis kepimpinan yang ditunjukkan oleh Encik Sufian adalah kepimpinan karismatik. Kepimpinan karismatik merujuk kepada pemimpin yang mempunyai kelebihan yang tersendiri dalam mendorong, mengarah dan mempengaruhi pekerjanya supaya melakukan tugas yang diberikan. Sementara itu, gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Encik Sufian adalah demokratik. Beliau memberi kebebasan kepada pekerja dan ejen-ejennya untuk sama-sama menyumbang idea dan berbincang dalam proses membuat keputusan. Walau bagaimanapun, keputusan akhir masih terletak dalam tangan Encik Sufian sendiri selaku pemilik iGoGate Teknologi Sendirian Berhad. Kami mendapati bahawa beliau sentiasa mempraktikkan teori motivasi Herzberg dalam memberi motivasi kepada pekerja dan stafnya. Teori motivasi Herzberg menjelaskan bahawa kehendak manusia di tempat kerja
boleh dikategorikan kepada dua faktor, iaitu faktor kesihatan, hygiene, dan faktor motivasi. Faktor kesihatan untuk memuaskan keperluan asas pekerja dan faktor motivasi bagi mencapai keperluan paling tinggi pekerja. Dalam rancangan perniagaan mempunyai SWOT di mana ia terdiri daripada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. SWOT teknik analisis organisasi untuk mengetahui keadaan semasa dan persedia masa depan. SWOT analisis bagi iGoget Teknologi adalah yang pertama. iGoget Teknologi memfokuskan kepada peniaga kecil-kecilan dan mempunyai saluran agihan yang cekap. Yang kedua, iGoget Teknologi baru sahaja memulakan perniagaan sejak tahun 2021 dan perniagaan masih belum mencapai sasaran pasaran yang meluas. Yang ketiga, mudah untuk meluaskan pasaran di Kuala Lipis kerana Kuala Lipis adalah kawasan yang kecil dan mudah untuk menarik pelanggan. Akhir sekali, terdapat beberapa pesaing juga meluaskan pasaran yang sama, iaitu dalam perkhidmatan penghantaran. Kelebihan daya saing merupakan faktor-faktor syarikat mengeluarkan produk atau perkhidmatan dengan lebih baik daripada pesaing. Terdapat 3 kelebihan daya saing, iaitu cost leadership, differentiation dan fokus. Yang pertama, syarikat mengeluarkan barangan dengan kos yang paling rendah dengan pengeluaran berskala besar untuk menghasilkan produk bagi mendapatkan keuntungan lebih daripada pesaing. Yang kedua, syarikat menghasilkan produk yang lebih berkualiti dan lebih daripada pesaing untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, fokus merupakan faktor yang menumpukan kepada narrow segment di mana produk dan perkhidmatan yang mereka tawarkan dapat memenuhi keperluan pelanggan. Secara kesimpulannya, faktor yang digunakan oleh iGoget Teknologi adalah cost leadership kerana mereka meletakkan penghantaran yang lebih murah berbanding bersaing untuk menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu, iGoget Teknologi juga menggunakan faktor fokus kerana fokus kepada pengusaha kecil-kecilan meningkatkan pendapatan mereka. Seterusnya kita beralih kepada kesan CSR kepada masyarakat dan komuniti setempat. CSR merupakan aktiviti kebajikan dengan menggunakan dana perniagaan. Yang pertama, dapat membantu pendidikan masyarakat setempat. Kebajikan ini boleh dilakukan untuk fakir miskin seperti anak yatim dengan memberikan pelbagai sumbangan seperti pakaian sekolah, yuran sekolah, pendidikan, keperluan asas dan wang saku. Ini dapat menjamin pendidikan fakir miskin lebih terjamin. Selain itu, melalui CSR juga dapat membantu gelandangan. Gelandangan merupakan individu yang tiada tempat tinggal yang selesa dan tidak mempunyai pekerjaan. Pelbagai bantuan yang boleh diberikan seperti tempat tinggal, makanan dan pekerjaan. Golongan gelandangan juga boleh dibantu dengan memberikan kerja yang dapat memberi manfaat kepada organisasi dan mereka sendiri. Sebagai contoh, pihak pengurusan iGoget boleh mengambil mereka untuk bekerja bersama agar mereka mempunyai pekerjaan dan mampu untuk menguruskan diri dengan lebih baik. CSR seterusnya, pada April 2022, iGoget telah mengadakan program CSR di Rumah Anak Yatim yang terletak di Kuala Lumpur. Seperti mana yang kita tahu, program ini merupakan program kebajikan memberikan sumbangan untuk anak-anak yatim, anak-anak asnaf, fakir miskin dan ibu tunggal. Pelbagai bantuan yang telah disalurkan kepada pusat jagaan ini supaya mereka lebih terjamin. iGoget memilih pusat jagaan ini kerana berdekatan dengan pejabatnya. Hal ini merupakan salah satu strategi syarikat untuk mengembangkan perniagaan dengan lebih luas. iGoget juga percaya bahawa CSR merupakan salah satu cara untuk mempromosikan perniagaan mereka kepada masyarakat setempat. Selain itu, pihak pengurusan iGoget telah melaksanakan program berbuka puasa di Rumah Anak Yatim. Melalui program ini, kita dapat memberikan pengalaman berbuka puasa kepada anak yatim. Melalui program ini juga, kita dapat berkongsi kasih sayang yang tidak dapat mereka rasakan serta dapat membantu mengurangkan tekanan yang mereka pendam dalam diri. Selain itu, pemberian duit raya kepada anak yatim sebagai tanda komitmen pihak iGoget dalam memenuhi tanggungjawab terhadap masyarakat setempat serta dapat menyubuhkan budaya bersyukur dan budaya memberi.
Selain itu, terdapat beberapa aktiviti yang telah dijalankan seperti gotong royong di kawasan Kuala Lipis. Sebagai contoh di kawasan masjid, hal ini dikatakan demikian kerana untuk melibatkan diri dalam masyarakat setempat. Secara tidak langsung, aktiviti-aktiviti ini dapat membina hubungan antara masyarakat setempat dan pihak pengurusan iGoget. Kesimpulannya, CSR sangat berfungsi kepada sebuah organisasi yang baru membangun untuk memperluaskan sasaran pasaran mereka kepada masyarakat setempat. Secara tidak langsung, CSR dapat memberikan manfaat kepada pihak dalam dan luaran seperti masyarakat dan organisasi sendiri. CSR merupakan program yang melibatkan masyarakat dan komuniti setempat. Sebagai seorang pelajar yang baru memulakan perniagaan juga boleh melakukan program CSR secara perlahan-lahan dengan melibatkan diri dengan masyarakat setempat. Seterusnya, kita pergi kepada pengawalan ataupun kontrol. Pengawalan dapat didefinisikan sebagai suatu proses mengukur prestasi organisasi dengan cara membandingkan prestasi sebenar dengan standard dan tindakan pembetulan atau penambahbaikan agar matlamat organisasi dapat dicapai dengan penuh berkesan. Pengawalan ini bertujuan untuk memastikan warga organisasi mematuhi peraturan dan prosedur syarikat. Ia juga bertujuan untuk memastikan hasil syarikat mencapai sasaran yang ditetapkan. Kawalan terdiri daripada dua jenis, iaitu kawalan dalaman dan kawalan luaran. Kawalan ialah sistem yang digunakan oleh sesebuah organisasi untuk memastikan setiap pekerja ataupun tenaga kerja mematuhi prosedur dan piawaian yang ditetapkan oleh syarikat. Syarikat iGoget Technologies ini menggunakan polisi ataupun dasar untuk mengawal pekerjanya. Sebagai contoh, admin ataupun pengurus syarikat mengawal sistem dan memantau pesanan pelanggan yang diterima. Dan Encik Sofian selaku pemilik perniagaan akan sentiasa memastikan pekerjanya mematuhi polisi syarikat. Kawalan luaran pula ialah kawalan luaran. Sebagai contohnya ialah peraturan kerja. Peraturan kerja ialah satu set undang-undang kerja yang dibuat untuk menjamin kelancaran syarikat. Sebagai contoh, etika berpakaian para pekerja syarikat. Kaedah kawalan. Kaedah kawalan terbahagi kepada 3 jenis, iaitu kawalan input, kawalan proses dan kawalan output. Kawalan input perlulah memenuhi piawaian dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh syarikat. Contoh input yang digunakan ialah bahan mentah, pekerja dan teknologi yang digunakan. Kawalan proses ialah kawalan semasa proses pengeluaran ataupun transformasi input. Sebagai contoh, sebarang masalah yang berlaku dalam perkhidmatan iGoget Technologies dalam proses delivery. Kawalan output, penilaian terhadap kerja dan produk yang telah siap. Pesanan yang dihantar hendaklah memenuhi kepuasan pelanggan, iaitu memenuhi setiap kriteria yang dikehendaki oleh pelanggan.